pertemu kita pada petang ini untuk program Profesionalisme Guru Bengkel PDPC berkesan untuk mata pelajaran Sains Tulen yang dianjurkan khas oleh NCIA dan IUKL di bawah program Empower NCR Akademik Perak. Saya Amda Saidah binti Abdul Rahman, SIC Plus PPD Krian sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada guru-guru daerah Krian, Larut Matang Selama, Perak Tengah dan Bagan Datuk kerana sudi, serta Manjung kerana sudi meluangkan masa untuk program ini. Semoga peluang dan ruang ini dapat sama-sama kita menimba ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan panel pada hari ini, iaitu Puan Suraini binti Muhammad, guru DG54 yang berasal dari Tanjung Piandang, Perak. Berpengalaman selama 27 tahun dalam bidang pendidikan, mempunyai ijazah sarjana muda sains dan sarjana pendidikan sains dari Universiti Sains Malaysia. Kini bertugas di SMK Methodist Parit Buntar sejak tahun 2002. Banyak pengalaman Puan Suraini. Okey, cikgu-cikgu sekalian, sekiranya ada soalan yang perlu diutarakan, hanya perlu typekan saja di ruangan chat dan saya akan santuni setiap soalan-soalan cikgu, insya-Allah. Okey, baiklah, tanpa membuang masa saya serahkan kepada panel kita pada hari ini iaitu Cikgu Suriani. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Amla. Saya akan share slide yang saya akan bentang pada petang ini. Okey, semua boleh nampak ya? Alright, okey nampak. Okey, boleh nampak ya? Okey. Baik, saya akan mulakan perkongsian amalan terbaik untuk subjek biologi iaitu catch up plan biologi fasa 2. Okey, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PPD sebab memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit amalan terbaik. Okey, sebenarnya ia bukanlah perkongsian yang terbaik di kalangan guru-guru, tetapi ia hanyalah untuk berkongsi apa yang saya telah buat di sekolah saya supaya sekiranya cikgu-cikgu mungkin boleh mengambil sedikit manfaat daripada apa yang saya bentangkan pada petang ini. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Cikgu Suraini binti Muhammad, DG54 dari SMK Methodist ACS Parit Buntar. Saya telah berkhidmat sebagai guru biologi di sekolah ini selama lebih kurang 19 tahun dengan mengajar subjek biologi. Baik, seperti mana yang kita hadapi sebelum ini terdapat ramai cikgu yang menghadapi cabaran-cabaran semasa PDPR. Begitulah juga dengan saya. Jadi disebabkan oleh cabaran-cabaran PDPR ni yang terlalu banyak dan sangat-sangatlah kritikal seperti di mana ramai sangat murid, ratus murid yang tidak hadir PDPR menyebabkan banyak keciciran maklumat konsep-konsep biologi itu berlaku. Selain itu, sekiranya murid itu hadir di dalam PDPR pun, mereka tidak aktif sebenarnya. Hanya 10% sahaja, iaitu 2 atau 3 orang sahaja yang aktif semasa PDPR. Jadi ini menyebabkan kita tidak boleh mengesan siapa yang boleh menguasai konsep, siapa yang tidak boleh menguasai konsep biologi. Okey, sekiranya cikgu memberi maklum balas atau memberi tugasan pula, kita mengharapkan satu maklum balas daripada para pelajar, tetapi malangnya yang memberi maklum balas tentang tugasan mereka ni sangatlah sedikit. Dan seterusnya disebabkan biologi ini mempunyai sangat banyak topik iaitu 15 topik KSSM tingkatan 4 dan 13 topik KSSM tingkatan 5, menambahkan lagi
menambahkan lagi cabaran-cabaran PDPR yang kita perlu sampaikan di alam maya ini. Jadi rentetan daripada cabaran-cabaran PDPR, kekangan-kekangan semasa PDPR ini menyebabkan saya menyenaraikan dua objektif untuk sepanjang catch-up plan 3 minggu ataupun 6 minggu untuk tingkatan 5 ini. Yang pertama sekali, saya hendak memastikan murid-murid ni dapat menguasai konsep setiap topik biologi KSSM. Ya. Okey, itu adalah yang pertama. Dapat dulu menguasai konsep setiap topik biologi KSSM. Okey, yang kedua adalah saya hendak memastikan murid tingkatan 4 dan 5 ini dapat meningkatkan prestasi mereka di dalam peperiksaan sekolah. Situ datanglah strategi yang saya rancang, okey, dan juga pendekatan seperti yang terdapat di dalam jadual ini. Jadi kalau cikgu-cikgu boleh tengok di sini, terdapat dua aras tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan strategi yang saya gunakan untuk tingkatan 4 ni saya namakan sebagai 2O plus 1S plus 1E. Di mana huraian bagi strategi ini, 2O bermakna 2 minggu saya melakukan latih tubi bersama pelajar hanya untuk soalan objektif bagi semua topik, ya, semua topik tingkatan 4 bermula daripada topik yang awal sehinggalah kepada topik yang terakhir iaitu topik 15. 1S pula bermakna saya memperuntukkan 1 minggu untuk latih tubi soalan struktur dan 1 minggu untuk latih tubi soalan esei. Dan pendekatan yang saya gunakan adalah bertema, modular dan terbeza. Bertema kerana ia menekankan topik-topik yang tertentu. Okey. Dan modular adalah pembelajaran dan penyampaian ilmu itu berlaku secara tersusun ataupun berhierarki daripada topik paling awal sehingga ke topik yang paling akhir. Manakala terbeza adalah penyampaian ilmu itu saya mengambil kira aras pelajar itu. Maksudnya kesesuaian pelajar itu untuk menerima ilmu itu adalah berdasarkan tahap-tahap yang berbeza. Jadi saya menggunakan pendekatan dari segi teknik penyoalan yang berbeza. Ya, bersesuaian dengan TP yang mereka dapat sebelum ini. Okey, untuk tingkatan 5 saya menggunakan 2O plus 2S plus 2E. 2 ini merujuk kepada bilangan minggu. Ya, 2 minggu untuk latih tubi soalan objektif, 2 minggu latih tubi soalan struktur dan 2 minggu latih tubi soalan esei. Kerana untuk tingkatan 5 dalam catch-up plan fasa 2 ini mereka hanya ada 6 minggu sahaja lebih kurang. Tetapi pendekatan yang sama saya gunakan iaitu bertema, modular dan juga terbeza. Seterusnya, apabila pelajar melaksanakan strategi ini dan juga guru melaksanakan strategi ini, saya menggunakan modul daripada pihak JPN iaitu yang berupa soalan objektif, struktur dan juga esei yang dinamakan sebagai modul Ticket to Victory, ya, untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kemudian PPD juga, ya, pihak permata PPD juga ada menyediakan modul latihan ataupun soalan-soalan yang berasaskan format SPM. Dan seterusnya saya telah membuat koleksi soalan-soalan percubaan
SPM negeri-negeri ya untuk tahun 2021. Semasa pelajar melaksanakan latih tubi ini, mereka akan menggunakan pelbagai sumber iaitu buku teks dan lain-lain sumber rujukan termasuklah modul-modul nota daripada luar untuk mereka mencari ilmu. Ya, bila mereka menjawab, mereka perlu mencari ilmu. Sekiranya mereka tidak pasti dan sekiranya tidak pasti lagi, mereka akan berbincang bersama rakan-rakan dan juga guru. Ini adalah sedikit ringkasan strategi yang saya gunakan ini. Terdapat 3 fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Baik, kita tengok lebih detail apakah maksud fasa 1. Fasa 1 di mana pelajar diperkenalkan dengan soalan objektif sahaja yang merangkumi chapter 1 sehingga chapter 15 bagi tingkatan 4, seterusnya chapter 1 sehingga chapter 13 bagi tingkatan 5. Okey, modul Ticket to Victory ini mengandungi soalan objektif bagi setiap topik itu adalah 10 soalan. Ya, 10 soalan. Dan 10 soalan ini bagi setiap topik akan dijawab oleh pelajar terlebih dahulu di rumah. Dan apabila sampai di sekolah, mereka akan ditanya untuk setiap soalan. Dan saya akan pastikan setiap pelajar itu terlibat secara aktif apabila berlakunya latih tubi ini. Okey, seterusnya apabila selesai semua soalan-soalan objektif, perbincangan soalan-soalan objektif termasuklah soalan aras rendah dan juga soalan yang beraras tinggi, maka barulah pelajar itu boleh bergerak ke struktur. Sekiranya ada pelajar yang telah laju menjawab soalan objektif, ya, mereka cepat habis, maka mereka akan bergerak terus kepada soalan-soalan struktur. Dan apabila mereka melakukan soalan latih tubi, soalan struktur, mereka perlu bermula daripada soalan-soalan percubaan negeri lain, ya, koleksi soalan-soalan percubaan negeri lain, menjawab soalan struktur topik demi topik secara serentak, kemudian menjawab soalan daripada modul Ticket to Victory dan juga soalan daripada modul PPD. Ini berlaku secara topik demi topik daripada, kalau pelajar itu tingkatan 5, bermakna mereka akan bermula daripada topik tingkatan 4 lagi. Habis tingkatan 4, mereka akan sambung kepada topik tingkatan 5. Tetapi sekiranya ia melibatkan pelajar tingkatan 4, mereka hanya terlibat dengan modul Ticket to Victory tingkatan 4 saja dan soalan-soalan yang di dalam silibus tingkatan 4 sahaja. Okey, untuk seterusnya, ya, selepas pelajar dah habis menggunakan fasa 2, mereka akan terus bergerak kepada fasa 3 iaitu pergi kepada konsep-konsep yang lebih mendalam, huraian-huraian yang lebih mendalam iaitu esei, ya, iaitu esei yang berbentuk bahagian B dan juga bahagian C. Sama juga seperti fasa 1 dan fasa 2, pelajar akan mengulang semula daripada chapter 1 untuk tingkatan 4 sehingga habis chapter 15 dan seterusnya sambung dengan chapter 1 sehinggalah chapter 13 daripada tingkatan 5. So kalau tengok dari sini terdapat 3 fasa di mana pelajar itu akan mengulang, ya. Pelajar akan melalui 3 kali kitaran, ya, 3 kali kitaran pembelajaran iaitu objektif, struktur dan esei. Jadi di sini sebenarnya ingatan jangka pendek pelajar apabila mereka menjawab objektif akan berubah menjadi ingatan jangka panjang. Ini sangat-sangatlah bermanfaat bagi pelajar itu sendiri untuk membantu mereka di dalam persediaan peperiksaan SPM dan juga peperiksaan sekolah itu nanti. Baik, di sini saya meletakkan di dalam bentuk jadual di mana sekiranya pentaksiran berasaskan sekolah terdapat 12 orang murid yang mencapai TP4 untuk tingkatan 4, ya, dan 7 orang murid berada di TP5. Jadi terdapat aktiviti pengukuhan
dan juga aktiviti pengayaan untuk setiap TP ini. Okey, oleh sebab pelajar hanya mempunyai 3 minggu sahaja pada fasa 2 ini yang bermula daripada 10 hari bulan 1, okey, sehinggalah 28 hari bulan 1. Maka di sini kita terpaksa, saya terpaksa menggunakan kaedah smart study di mana untuk merangkumi 15 topik itu sangatlah sukar sekiranya kita tidak mengambil pendekatan yang win-win situation lah, macam tu. Jadi saya memperkenalkan soalan objektif minggu yang pertama dan plus coding. Coding ini bermaksud apabila pelajar melakukan soalan perbincangan bersama guru tentang soalan latih to be objektif, sekiranya terdapat soalan yang pelajar sukar untuk mengingat, ada konsep-konsep tertentu yang di dalam soalan itu pelajar susah untuk mengingat, maka saya bersama pelajar akan memperkenalkanlah coding-coding yang sesuai untuk pelajar itu mudah mengingat. Dan alhamdulillah mereka bolehlah mengingat konsep-konsep sebelum ini yang mereka tidak ingat, tetapi dari sini barulah pelajar itu nampak mudahnya konsep itu. Okey, tetapi untuk pelajar yang mencapai TP5, di dalam soalan objektif itu sendiri terdapat soalan-soalan yang lebih mencabar ataupun soalan kebat. Maka di sinilah teknik penyoalan guru itu memainkan peranan yang sangat penting sehinggalah pelajar yang berada di TP5 ini mampu untuk mencapai satu tahap yang lebih tinggi daripada TP5. Bermaksud mereka boleh berfikir secara kritis. Okey, kemudian untuk minggu kedua sama juga seperti minggu yang pertama, minggu 43. So minggu 44 saya memperkenalkan soalan struktur dan juga coding, dan minggu yang 45 soalan esei dan juga coding mengikut kesesuaian soalan dan konsep yang berada di dalam soalan itulah. Baik, ini adalah untuk tingkatan 4 ya, supaya mereka pelajar-pelajar tingkatan 4 ni terbiasa dah dengan format-format SPM dan mereka bersedia untuk SPM 2022 yang akan dijalankan pada Mac 2023. Baik, sekarang saya akan tunjukkan pula jadual untuk pelaksanaan catch up plan fasa 2 ini untuk tingkatan 5. Okey, terdapat 6 minggu 6 minggu. Jadi latih to be soalan objektif ini boleh lebih tempohnya lebih lama iaitu 2 minggu. Soalan struktur juga adalah 2 minggu dan soalan esei juga meliputi 2 minggu. Okey, saya ingin menunjukkan sedikit contoh tentang coding, iaitu satu teknik untuk menguasai kemahiran mengingat yang lebih baik. Okey, contohnya saya bagi konsep kondensasi dan juga hidrolisis. Okey, contoh ya, ini adalah satu contoh di mana glukos, okey, apabila bergabung dengan glukos dia akan menghasilkan maltos dan juga air. Dan pelajar selalu keliru dan selalu lupa proses kondensasi ini dan juga hidrolisis. Jadi saya memperkenalkan satu coding iaitu glukos ialah G kuasa 2 dan M itu maltos. Jadi apabila pelajar menghafal G kuasa 2M, mereka lebih mudah ingat. G kuasa 2 bermakna glukos kuasa 2 lah, glukos dan juga tambah glukos mendapat maltos untuk perubahan ke sebelah kanan. Dan apabila kondensasi sudah tentu adanya air yang terbentuk. So, air ini pelajar boleh ingat. Cuma nama bahan itu pelajar sukar untuk mengingat. Dan untuk glukos dan galaktos, ini pun sama, glukos, galaktos saya menggunakan coding GGL. Jadi pelajar lebih mudah ingat G kuasa 2M kemudian GGL dan satu lagi glukos dengan fruktos pelajar automatik boleh ingat dah. Ya. So inilah pengenalan coding kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep kondensasi dan juga hidrolisis. Ini adalah contoh-contoh pelaksanaan catch up plan fasa 2 yang saya gunakan.
Okay, sedikit video untuk saya tunjukkan di sini, di mana video sebelah kiri ini adalah pelajar yang telah mencapai TP5. Beliau sedang menerangkan semasa latih tubi soalan objektif. Ya. Kemudian di tengah ini gambar pelajar sedang menggunakan bahan sumber modul Ticket to Victory, iaitu tingkatan 4. Dan video di sebelah kanan ini bagaimana pelajar itu saya merangsang melalui teknik penyoalan sehingga dia mampu menjawab apa yang berada di sebalik soalan itu dengan lebih detail. Dan pelajar ini juga adalah pelajar TP5. Okey, sekarang saya akan tunjukkan sedikit video ini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan pula video yang kedua. System chromatic is not separate during anaphase 1. Okay, the characteristics: slanted eyes, shortened limbs, and large tongue. So what is the disease of this diagram? Okay, Down syndrome. Okay, which pair of the chromosome fail to separate? Pasangan kromosom manakah yang gagal berpisah? Okay, so which pair? Pair 1, pair 2, pair 3? Which pair yang fail to separate? Pasangan kromosom mana yang gagal berpisah sehingga terjadinya Down syndrome? Yes, pair 1. Okey, ini adalah tayangan video. Seterusnya saya akan tunjukkan kesan ataupun impak daripada strategi yang saya pilih ini, di mana sebenarnya ia boleh memotivasikan murid ataupun pelajar untuk terus belajar berterusan. Di mana saya nampak pelajar-pelajar yang sebelum ini tidak hadir kelas ataupun hadir kelas dalam keadaan yang tidak bersemangat, menunjukkan prestasi peperiksaan percubaan yang sangat lemah. Mereka telah mula mengorak langkah yang sangat bersemangat dan menunjukkan prestasi melalui skor-skor markah daripada latihan-latihan yang dibuat dalam modul Ticket to Victory. Kerana Ticket to Victory itu setiap pelajar perlu merekodkan markah yang mereka dapat bagi setiap jenis latihan itu, sama ada objektif, struktur dan juga esei. Dia menjadi satu pendorong kepada murid itu sebab mereka merasa seronok apabila mereka mampu mendapat skor yang lebih tinggi walaupun mereka merujuk buku apabila tidak tahu. Okey, ia juga boleh meningkatkan penguasaan konsep murid. Okey, murid yang sebelum ini sangat lemah dengan konsep untuk mengingat, mereka sudah mula menunjukkan peningkatan. Okey, seterusnya diharapkan melalui kaedah strategi ini dapat meningkatkan prestasi mereka, persediaan mereka di dalam peperiksaan yang akan datang pada bulan Februari ini dan juga pada bulan Mac. Dan yang penting adalah konsep-konsep yang mereka belajar, yang mereka revise mula semasa latih tulis soalan objektif itu bertukar kepada ingatan jangka panjang apabila terdapat 3 fasa pusingan pembelajaran tadi.
Dan untuk pelajar yang telah mencapai TP4 dan TP5 ini sebenarnya mereka boleh dirangsang untuk mereka berfikir secara lebih mendalam, berfikir secara kritis tentang satu-satu soalan itu. Ya, tetapi guru perlu membimbinglah. Okey, ini adalah satu harapan. Saya mengharapkan supaya strategi ini yang saya namakan sebagai O plus S plus E dapat diteruskan dalam tempoh masa yang lebih lama supaya pelajar ini mendapat lebih banyak pendedahan kepada pelbagai bentuk soalan, pelbagai bentuk soalan. Sebab lebih banyak latihan yang mereka buat, lebih banyaklah kajian-kajian yang mereka cari, knowledge yang mereka cari, dan lebih banyaklah penguasaan konsep itu berlaku. Okey, yang keduanya diharapkan strategi ini O plus S plus E ini menjadi satu strategi smart study kepada murid, terutamanya di dalam tempoh-tempoh yang sangat kritikal ini, sebab kita tidak mampu menyampaikan konsep-konsep secara orang kata terasing sebab disebabkan masa yang sangat terhad. Okey, yang ketiganya ia sebenarnya melalui strategi ini yang menjadi satu kemenjadian murid yang membawa perubahan yang sangat positif kepada sikap murid itu sendiri, di mana mereka telah mula suka membudayakan ilmu, mencari ilmu apabila tidak tahu, berkongsi pendapat dan seterusnya, barulah penguasaan ilmu itu akan berlaku. Jadi inilah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi diharapkan mungkin boleh memberi sedikit manfaat kepada cikgu-cikgu untuk diaplikasikan, untuk memastikan kemenjadian murid itu berlaku. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Suryani. Cikgu ada soalan? Ada soalan tak Cikgu? Boleh tanya terus? Tiada soalan. Perkongsian yang sangat. Tiada soalan. Okey, tiba-tiba saya ada soalan pula. Cikgu Suryani? Ya. Saya ada yang menanyakan kepada saya, apakah agaknya, bagaimanakah semasa strategi yang cikgu laksanakan ini, adakah masa merupakan halangan utama untuk pastikan strategi yang cikgu buat ini berjaya? Adakah salah satu daripada halangan? Ya. Okey, bila nak melaksanakan strategi ini sudah tentu masa itulah satu kekangan yang sangat-sangat kritikal, sebab kita melibatkan banyak sangat topik untuk terutamanya pelajar tingkatan 5. Mereka perlu mengulang semula topik di tingkatan 4 dengan 15 topik untuk KSSM, berbanding kalau KBSM hanya 9 topik untuk tingkatan 4 kan. Kemudian mereka kena sambung pula topik tingkatan 5 iaitu 13 topik yang berada di dalam KSSM tingkatan 5, berbanding KBSM ada 6 topik saja. Okey, jadi di situlah ada sedikit kekangan masa. Jadi sebenarnya bergantung kepada guru itu bagaimana untuk untuk menyesuaikan diri dengan keadaan macam ni. Memang ada kekangan masa lah. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Suryani. Saya ada satu lagi soalan. Selain pada masa, apakah lagi cabaran-cabaran yang lain yang dihadapi? Sebab kita tahu murid kita ni berbagai aras. Dan cikgu pun memang dah buat untuk pengayaan dan juga pengukuhan. Apa sebenarnya realiti, secara teori dengan realiti sebenarnya berbeza. Apa yang cikgu tempuh sebenarnya yang selain daripada masa tadi? Okey, so dalam tempoh fasa catch up plan fasa 2 ni okey, untuk pelajar tingkatan 4 sebab mereka seolah-olah
disebabkan oleh sekolah saya mereka tidak dapat menguasai silibus itu dengan cepat. Dan silibus juga habis lewat di mana silibus hanya boleh dihabiskan pada bulan Disember saja disebabkan sangat banyak silibus dan mereka terdapat guru pelatih yang mengajar mereka dan menyebabkan kekangan di situ di mana kita tidak boleh memaksa guru pelatih untuk mencepatkan tempoh pengajaran kan. Yang penting pelajar itu faham. Tetapi tidak apa sebab yang ini bagi saya ia satu cabaran tetapi masih lagi boleh menghabiskan silibus tingkatan 4 sehinggalah bulan Disember. So waktu Google Meet lah kelas tambahan secara online lah. Okay. Dan satu lagi sebab kekangan yang seterusnya sebab amali pelajar tidak ada peluang untuk membuat eksperimen itu satu kekangan lah ya. Itu dari segi itulah. Jadi kalau sekiranya soalan-soalan yang berbentuk eksperimen itu mungkin sukarlah bagi mereka, tetapi setakat ini belum lagi, sedikitlah soalan-soalan tetapi mereka masih boleh memahami soalan berbentuk eksperimen yang ada di dalam soalan-soalan objektif itu. Mereka masih boleh memahami dan menjawab soalan tersebut. Okay, terima kasih Cikgu Suhaini. Tapi ada satu soalan tu ya. Apa harapan? Okey, boleh. Ya, betul. Ada satu last soalan. Apakah harapan cikgu apabila cikgu dah kongsikan kepada guru-guru lain, bukan setakat daerah Kedah je ni, ada daerah-daerah yang lain, macam mana? Apa harapan cikgu? Okey. Harapan saya harapan saya dengan strategi ini dapatlah ia dimanfaatkan bukan saja dalam tempoh catch up plan ini fasa 2, tetapi mungkin sebelum fasa 1. Maksudnya dah boleh dimulakan dalam fasa 1 lagi. Lebih cepat kita guna, dia lebih baiklah untuk pelajar tu sendiri. Itulah harapannya dapat digunakan dan cikgu-cikgu boleh lihat sendiri keberkesanan macam mana impact yang pelajar dapat, kerana daripada strategi ini seolah-olah kita memaksalah pelajar untuk menjawab dan juga kita seolah-olah memaksa pelajar untuk mencari jawapan dan juga memaksa pelajar untuk memberi skor dan seterusnya memaksa pelajar untuk membetulkan kesilapan sebelum bergerak ke topik-topik yang seterusnya. Jadi nak memastikan pembelajaran satu-satu topik itu berlaku dengan lengkap berdasarkan kepada soalan-soalan yang diperkenalkan dalam modul ataupun soalan percubaan negeri itu. Sebab kita tidak boleh pergi kepada semua subtopik sebab tempoh kita tu yang sangat terhad. Tetapi kalau kita ada sekiranya dibagi masa yang lebih, maksudnya tingkatan 4 ni bukan setakat 3 minggu sahaja tetapi ada 6 minggu ataupun 8 minggu mungkin lagi baiklah impact pada pelajar tu sendiri. Harap menjawablah soalan tu ya. Okey, terima kasih Cikgu Suhaini. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian kepada kami semua pada petang ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan bermakna kepada cikgu-cikgu semua. Okey, terima kasih juga kepada NCIA dan juga IUKL di bawah program Empower NCER Akademik Perak. Baik, cikgu sebelum kita tamat program kita hari ini, boleh tak buka kamera semua? Kita ambil gambar sama-sama. Cikgu Suhaini boleh stop sharing. Okey, cikgu buka kamera.
Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, maka tamatlah program kita pada petang ini. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak kepada semua cikgu-cikgu, especially panel kita, Cikgu Suryani. Okey, Assalamualaikum.